Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni aku akan bercakap pasal filem Hikayat Merung Mahawangsa. Filem ni ialah filem tahun 2011, merupakan filem epik karya Yusri Abdul Rahman dan merupakan filem yang termahal lah dihasilkan ketika itu dalam kategori filem-filem perang ataupun epik ni. Dan aku rasa ini adalah filem yang pertama lah kita melihat macam mana gabungan pelakon-pelakon daripada luar negara juga, pelakon-pelakon daripada sini Malaysia dan juga luar negara bergabung dalam satu filem. Okey, kita akan bercakap pasal Hikayat Merung Mahawangsa, tapi sebelum tu kita intro dulu. Hikayat Merung Mahawangsa ni merupakan sebuah filem action perang. Berkisar pasal Merung Mahawangsa lah. Basically filem ni adalah adaptasi secara macam tak betul-betul adapt lah. It's just macam take inspired by Hikayat Merung Mahawangsa yang versi buku tu, transkrip tu, ke dalam bentuk ni. Sebab apa? Aku rasa satu, kenapa diorang tak directly adapted the story, sebab kita kurang cost aku. Sebab kalau nak ikutkan dalam filem ni, dalam penceritaan sebenar, Garuda Jentayu itu sebuah burung, tapi ditukar ke dalam bentuk lain. So kita faham lah, it's about cost, it's about how to make the CGI and so on. So benda tu adalah satu yang kita boleh expect lah. Kisah dia macam itulah, pasal si Merung Mahawangsa ni seorang lelaki yang terpaksa membawa seorang putera Rom bertemu dengan puteri Cina untuk dikahwinkan. Tapi pada masa yang sama, dalam perjalanan tu puteri Cina telah diculik. Dan Mahawangsa ni terpaksa masuk campur lah. Dan pada masa yang sama, si Mahawangsa ni sedang korek dia punya kisah silam dia, macam mana dia jadi macam tu, macam ni, macam itulah. Filem ni kekuatan terbesar dia ialah, aku boleh katakan, effort. Walaupun filem ni tidak hebat, effort tu pada aku ialah sesuatu yang jarang dicuba dalam sinema Melayu. Jarang kita tengok filem yang mempunyai elemen-elemen macam ni. Dan ketika itu KRU Studio manage to do something yang impossible, di mana penerbit filem Malaysia tak pernah buat. Sebab dia orang berani tampil dengan keupayaan dia orang untuk bikin CGI. Walaupun tidaklah sehebat mana bila kita tengok pada tahun 2022 ni, dia rasa macam kita tahu, kapal tu CGI, yang ni CGI, ni CGI, kita tahu. Sebab CGI itu sendiri dah evolve, dah evolution dia pun dah banyak. Dan sekarang ni pun kita dapat tengok filem-filem dengan CGI yang lebih kemas. Aku rasa filem ni adalah filem yang special. Special. Maksudnya mungkin ada yang akan kritik filem ni tidak terlalu kemelayuan, filem ni macam terlalu nak ke international. Dan mungkin ada yang akan kata kostum filem ni macam tak apa-apa, dan pelakon ekstra dia pun banyak kurus-kurus skring. Tapi aku rasa itulah hakikatnya bila pembikin filem kita bikin sebuah filem yang mana cuba nak international. Sebab bila dia orang buat bila dia orang buat Hikayat Merung Mahawangsa ni, kita akan dapat tahu, ini rupanya kualiti filem international kalau Malaysia cuba buat. Dan aku salute dengan effort Yusri Abdul Halim dalam filem ni, dan aku salute dengan effort semua orang dalam filem ni, sebab tanpa penglibatan dia orang yang sangat-sangat banyak tu, especially the extra, Merung Mahawangsa tak akan jadi sebuah filem perang yang boleh dikatakan agak gah. Aku tahu gah untuk Hikayat Merung Mahawangsa tak akan sampai ke level filem perang macam Gladiator, filem-filem macam Kingdom of Heaven, tak akan sampai, sebab kualiti dia adalah lebih rendah sebab dengan bajet dan semua. Tapi aku rasa untuk level filem Malaysia, Hikayat Merung Mahawangsa manage to bring some kejutan untuk sinema Malaysia pada ketika itu. Dan the music itself aku rasa antara yang terbaik, sebab dia orang menggunakan orkestra Philharmonic yang mana memberikan runut bunyi yang pada aku cukup cantik. In fact, Anwar Zain is a great combination untuk filem ni, dan aku rasa itulah sesuatu yang cukup bagus untuk filem ni. So movie ni ada dekat Netflix, terserah aku, ada dekat Mubi pun ada,
dekat banyak lah perseriman yang tayangkan filem ni. Dan aku rasa we should appreciate this movie. Dan aku rasa tidak jarang lah ada pembikinan filem macam ni. Dan aku harapkan sekarang ni dah tahun 2022, akan ada lagi lah pembikinan epic yang macam ni. Kita dah ada CGI yang sangat bagus, kita ada CGI yang cukup gempak sekarang. Dan aku rasa filem yang macam ni akan lebih cantik di masa sekarang ni. Okay, so aku rasa there's nothing more to comment about filem Hikayat Merom Mahawangsa. Filem ni sangat bagus, runut bunyi sangat bagus. Dia punya lakonan tu jelah some of it agak cringe, mungkin sebab translation itself, macam mana dialog tu dibikin, mungkin dibikin dalam filem, dibikin dalam bahasa Melayu kemudiannya translate ke bahasa Inggeris, or mungkin itu macam di sedikit gangguan lah, nampak skema lah, especially when they speak in English kan. Tapi aku tak kisahlah. Okay, aku rasa filem ni adalah filem yang wajib tonton untuk sampai yang nak tengok macam mana filem kita dibikin sehebat ini. Aku tahu filem ni pergi ke luar negara, filem ni dikritik because of the costume, because of the inaccuracy and so on. Tapi aku rasa this film memang sangat-sangat bagus pada ketika itu, in that 2011 punya movie, dan ianya sepatutnya menjadi filem yang dikenang sampai bila-bila. Okay, aku bagi filem ni 3.5 bintang. Okay, untuk tontonan aku pada tahun 2022. Aku rasa payah aku nak jumpa pelakon sasado macam Stephen Ramas Hughes kan. So aku rasa filem ni antara filem satu-satunya lah kot yang menampilkan Stephen Ramas Hughes yang memang cukup-cukup mantap. Cuma aku kurang suka, baru aku teringat satu, pasal pelakon apa ni, watak jahat tu, K. Rahman. Sebab ada satu scene tu dia fight. Aku tak tahu kenapa si shoot yang the camera switch tu memang nampak sangat jelas muka stuntman tu. Itu memang nampak fail lah dekat situ. Sebab itu ialah fighting scene babak-babak akhir, babak-babak last. So bila camera switch kita nampak bahawa stuntman tu, aku rasa stuntman tu Azlan Komeng kot. So dia switch between Azlan Komeng dengan apa ni, K. Rahman tu nampak jelas. Kalau siapa yang mungkin terlepas tu mungkin lah, tapi macam aku tengok menyalin, nampak sangat obvious yang itu adalah Azlan Komeng. Bila tukar itu ialah apa ni, K. Rahman. So benda tu adalah sangat-sangat tak bagus lah untuk filem ni. Satu tu je lah kelemahan dia. Dan especially the fight scene is quite good. Cuma some of the visualization tu memang biasa-biasa lah. Okay, tapi aku rasa kita boleh maafkan semua tu dan terima Hikayat Merom Mahawangsa sebagai sebuah filem epik dan percubaan Malaysia untuk buat filem luar kotak pada tahun itu. Okay, so kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.